Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada bharian.com.my bertarikh 20 Ogos 2024 bertajuk Sahut Titah Agung Bentras Rasuah Wujudkan Agensi Khas Pantau Perolehan ATM. Berita penuh susulan titah daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menggesa kedaulatan dan maruah negara tergadai jika rasuah serta salah guna kuasa diamalkan dalam kalangan pegawai tentera. Kementerian Pertahanan MINDEF akan melaksanakan sistem penggiliran setiap 3 tahun bagi mereka yang terbabit, menentukan spesifikasi dan perolehan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Langkah terbaru itu ketika dalam memastikan ketelusan dan integriti dalam urusan perolehan pertahanan negara, tetapi belum tentu mencukupi untuk menghapuskan budaya jijik berkenaan. Hal ini demikian kerana sistem penggiliran semata-mata bukanlah jaminan mutlak untuk membentras rasuah, walaupun diakui boleh mengurangkan risiko pegawai tentera membina hubungan yang terlalu rapat dengan pembengkal atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Justru selain penggiliran turut diamalkan agensi penguatkuasa seperti kastam di negara ini, mekanisme lain perlu diperkenalkan untuk memastikan integriti perolehan pertahanan negara benar-benar terpelihara. Kita boleh mengambil contoh mekanisme audit yang diamalkan entiti pertahanan di negara maju, umpamanya Jabatan Pertahanan General Inspector DOD OIG sebagai agensi bebas mengawasi program dan operasi Jabatan Pertahanan DOD Amerika Syarikat AS, sekaligus menasihat setiausaha pertahanan dalam isu penipuan, pembaziran dan salah guna. Di United Kingdom pula, peraturan khusus ditetapkan seperti Peraturan-Peraturan Kontrak Awam Pertahanan dan Keselamatan DSPCR 2011. Kita juga perlu melihat ke timur, iaitu Korea Defence Acquisition Program Administration atau DAPA, ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai penyelesaian tuntas menangani skandal korupsi membabitkan perolehan aset dan sistem ketenteraan. Oleh itu, kerajaan boleh mempertimbangkan penubuhan entiti bebas mempunyai kuasa pengawasan penuh terhadap semua urusan perolehan ATM. Entiti ini mesti bebas daripada pengaruh politik dan dilengkapi dengan pakar dalam bidang ketenteraan serta perolehan awam untuk memastikan ia dibuat berdasarkan keperluan sebenar, bukannya kepentingan pribadi atau dorongan pihak luar. Hakikatnya, menghadapi ancaman keselamatan semakin kompleks, termasuk kesan isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, pencerobohan tentera Cina di perairan negara dan ancaman pengganas seperti kumpulan Sulu serta militan agama. ATM memerlukan kekebalan serta keutuhan pegawai dan anggotanya dari segi integriti dan amanah. Ini kerana ketidakmampuan memastikan kedua-dua elemen terpenting itu tidak dicerobohi, bukan saja akan melemahkan daya tahan ATM, bahkan membuka pintu campur tangan asing yang boleh menggugat kedaulatan negara. Kita mahukan kerajaan mengambil iktibar daripada skandal membabitkan perolehan dan pembinaan aset tentera, tidak kira Tentera Darat Malaysia TDM ataupun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ataupun Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berlaku sebelum ini, yang kerugiannya perlu ditanggung hingga pada hari ini, manakala imej negara pula tercemar disebabkan oleh nilai estetik yang telah merosakkan susu sebelanga.
sikap memberi muka atau berkompromi dalam memastikan keutuhan sistem pertahanan negara tidak boleh lagi untuk terus berlaku. Malah kerajaan juga perlu untuk menjadikan titah Yang di-Pertuan Agong yang juga pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan sebagai isyarat tegas untuk bertindak bermula sekarang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Berita ini daripada biharian.com.my bertarikh 20 Ogos 2024. Sahut Tita Agong, Benteras Rasuah, wujudkan agensi khas pantau perolehan ATM. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi, semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya. Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi, tapi kali ini majoritinya melebihi hampir saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau hampir 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah. Kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah daripada Presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang Bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang.
Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keraguan-raguan dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan bersatu rasanya. PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama bersatu dengan PAS. Yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi bersatu lagi. Siapa yang mau bergabung sama bersatu? Tiada juga. Jadi saya fikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik. Ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye bye.